al-khalaiqu mislaha. Lam yasma'il khalaiqu mislaha. Yang mana mereka itu meninggikan suara-suaranya yang belum pernah dengar oleh makhluk Tuhan. Seumpamanya, bagusnya dan merdunya. Tak ada makhluk pernah dengar suara hurul ain yang sangat sedap, yang sangat merdu. Tak pernah dengar. Kalau dengar, dia kira nikmat. No? Memandang saja sudah nikmat. Apatah lagi mendengar suara, lagi-lagi nikmat. No? Baik. Qala yaqulna, maka berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulna, mereka, yakni bidadari dia akan berkata apa? Menyanyi apa? Nahnul khalidatu fala nabidu. Saya nak menyanyi, orang tak sedang tak nak kenal kan. Nahnul khalidatu fala nabidu wa nahnun na'imatu fala nab'usu wa nahnur radiyatu fala naskhatu tuba liman kana lana wa kunna lahu. Bermula menyanyi mereka itu dah cukup dengan gurindam perkataan, iaitu berkata mereka itu, nahnul khalidatu, kamilah orang-orang yang kekal. Khalidun maknanya yang kekal. Khalidatun seorang perempuan yang kekal. Khalidatun maknanya kami orang perempuan yang kekal. Baik. Kamilah perempuan yang kekal tinggal di dalam syurga ini. Maka tiada binasa kami. Fala nabidu. Ni kena suruh Siti Nurhaliza cipta satu lagu. Kita ambil lirik ni bagi kat dia. Ingat. Boleh tak? Tak boleh. Mana nak sama? Mana nak sama? Jadi ahli syurga lain, no? Nahnul khalidatu fala nabidu, kamilah orang perempuan yang duduk dalam syurga yang kekal, fala nabidu, tak ada binasa kami. Wa nahnun na'imatu, dan kamilah perempuan-perempuan yang mempunyai nikmat, yang mendatangkan sukacita hati. Fala nab'usu, maka tiada berhasil daripada kami kepayahan dan kedukacitaan. Nab'us maknanya kesengsaraan, kepayahan. Tak ada. Kami ini kira bawa nikmat ni. Kami ini kira kenikmatan. Tak ada kesusahan, tak ada apa. Kan? Wa nahnu radiyatu fala naskhatu, dan kamilah perempuan-perempuan yang radiyat, makna yang sentiasa redha. Yang sentiasa redha. Yang tu yang sudi kepada suami. Kamilah perempuan-perempuan yang sudi kepada suami, sentiasa menyerah diri. Fala nasqatu, maka tidak kami gusar sekali-kali. Kami sentiasa redha kepada suami kami, kepada ahli syurga lah. Tuba, beruntunglah, baik dan beruntunglah, liman kana lana, bagi siapa yang ada ia bagi kami. Maknanya seronoklah, beruntunglah siapa yang memiliki kami. Yang hurul ain ni, no, qurratul ain, hurul ain. Hurul ain maknanya bidadari. Qurratul ain maknanya penyejuk mata. Qurrah, doa, kita doa tu kan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata ain maknanya penyejuk mata. Kalau hurul ain maknanya bidadari. Bidadari. Baik. Tuba liman kana lana, berbahagialah, beruntunglah siapa hak memiliki kami. Wa kunna lahu, dan kami ini menjadi hak dia. Dan kami pula adalah hak dia. Beruntung siapa hak memiliki kami, dan kami ini adalah baginya. Tu untung. Bidadari. Orang yang tengok bidadari ni, dia akan jadi lebih bersemangat untuk mendapatkan syurga. Sebagaimana satu cerita dalam satu peperangan, ada seorang sahabat, dia satu ketika dia diperintahkan untuk berjaga malam. Dia panggil hirasah. Dia kena jaga camp. Jadi dia bergilang dengan kawan dia. Bila dia bergilang dengan kawan dia, mai gilang dia tidur, maka dia pun tidur. Dia tak mau tidur, tapi kawan dia suruh tidur. Han tidurlah, tidur. Sagi aku gerak balik, jaga pula. Bila dia tidur, dia mengigau masa dia tidur. Kawan dia ni pun dengar apa dia mengigau tu. Tu tidur tu. Tidur malam mengigau kena bunyi, kelak cakap apa kita cakap tu.
Kan? Jadi bila dengar kawan kata kawan dia hak tidur ni duk mengigau, duk sebut 3 hari lagi. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Jadi bila jaga daripada tidur, kawan hak duk jaga ni pun tanya, awak yang hang tadi duk mimpi apa tadi? Tak ada apa, tak ada apa. Hang jangan duk cerita dah. Betul. Aku dengar hang cakap tadi. Aku dengar hang mimpi tadi. Hang dengar apa dah? Tak tahu, tapi aku dengar tadi hang kata 3 hari lagi. Hang cuba cerita, cerita. Kan? Kan? Hang cerita tengok. Betul ni hang nak dengar? Betul. Tapi dengan syarat kalau aku cerita, hang jangan cerita kat orang selagi mana aku duduk. Lepas aku mati hang boleh cerita. Okey? Fine. Kita deal. Okey, baik. Okey? Dia pun cerita. Dia kata tadi aku tidur tadi, terlelap tadi, tiba-tiba aku mimpi masuk syurga. No? Aku mimpi masuk syurga. Bila aku masuk syurga, aku jumpa dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Bidadari ya. Bila aku jumpa perempuan ni, lepas tu tiba-tiba perempuan ni kata, baliklah dulu. Hang tak boleh duduk sini lagi. Ni bukan tempat hang, tak sampai masa lagi. Dia kata, tak mau balik, aku tak mau balik. Kan? Perempuan tu kata, balik. Hang kena balik, hang tak boleh duduk sini, tak sampai masa lagi. Lelaki tu pun tanya, kalau kata tak sampai masa, bila nak sampai masa? Dia kata, kita akan bersama 3 hari lagi. 3 hari lagi? Ya, 3 hari lagi. 3 hari lagi. Kan? Dia rasa lama. Lama lah 3 hari. Kan? Ya. 3 hari lagi. Kan? 3 hari lagi. Dia kata, ya, 3 hari lagi. Sejak daripada hari tu, dia pun bila pergi berperang, hari berperang dia akan perang yang habis dahsyat. Sampai orang pun rasa pelik, macam mana dia ni boleh jadi semangat sungguh-sungguh ni. Hari pertama berperang, tak mati. Hari kedua berperang, lagi hebat, tak mati. Hari ketiga berperang, lagi hebat, tak mati. Kawan pun duk risau lah. Hari tu mimpi duk janji nak dating hari ketiga. Dating lah tu. Kata nak dating hari ketiga. Ni habis perang lah ni, tak mati ni. Aku mimpi apa hari tu? Dia ngomel seorang tu ha. Habis berjuang lah ni, musuh pekat mati habis lah. Pekat lari habis lah. Main kat dia, main petang. Dia rimah. Kata 3 hari lah ni. Tiba-tiba ada satu panah, musuh, anak panah, frong, main daripada belakang, buh kena, pak, kena. Bila kena tu, seronok kawan. Nah, seronok. Lepas apa? Nak mati syahid. Nak jumpa dengan bidadari. Bila mati, semua pakat duk tengok dia mati dalam keadaan yang mulia, dengan bersenyum dia, dengan seronok dan sebagainya. Maka orang pun tanya, macam mana dia ni boleh jadi lagu ni no? Masa dulu kita tengok dia perang relaxnya. Mai ni kali ni perang ni sungguh-sungguh ni, pelik sungguh ni. Orang bila nak mati pun orang nak mati tau. Lagu tu orang kita awak kan. Masa hidup dunia ni kenal orang baik dia kan nak main puji kata hang ni macam mana boleh jadi tak dah mati macam mana dia boleh jadi baik nak kita tak tanya masa dia hidup. Tak patuh dah kita ni. Dah mati baru nak pergi minta petua. Kan? Dah mati baru teringat kan. Jadi kawan-kawan ni pakat main tanya, macam mana lah dia ni boleh jadi semangat sangat ni. Kawan dia ni jaga dengan dia hari tu pun cerita. Ni aku nak cerita kat hangpa ni. Dia tak bagi cerita. Melainkan kalau dia mati, hari ni dia dah mati, aku nak cerita kat abang. Cerita. Abang kata bidadari main kat dia apa semuanya, dia masuk syurga sebagainya. Kata 3 hari. Ni hari ni hari yang ketiga daripada dia mimpi tu. Dan alhamdulillah dia mati pada hari ni. Begitu. No? Tu kata ada orang boleh tengok mimpi, tengok bidadari. No? Hebatlah tu. No? Kita ni mimpi-mimpi di akhir zaman ni banyak benda-benda yang mimpi yang betul-betul. Mimpi-mimpi di akhir zaman ni banyak mimpi yang benar. Mimpi itu pun salah satu daripada, dia panggil salah satu daripada 60 tak? Juzuk kenabian. Saya yang bertengah. No? Salah satu daripada juzuk benda yang dikurniakan para nabi ialah mimpi yang benar. Jadi kita orang mukmin
Waktu kena mimpi, bukan kena mimpi. Kita orang mukmin ni kena berusaha jadi orang mukmin yang baik. Supaya kalau kita nak sesuatu benda tu, contoh orang berhajat pada sesuatu benda, mai tanya pada kita, Ustaz, saya ni Ustaz, macam ni, ada orang mai masuk minang anak saya, hak seorang lagi ni, hak seorang lagi pun dia berkenan juga kat anak saya ni Ustaz. Saya tak reti nak pilih mana satu Ustaz. Ustaz, tolong pilih. Kita pula nak tolong pilih. Katalah contohlah. Ingat, kalau kita susah-susah tak tahu pilih dua-dua tu. Hak anak ni bagi kat saya. Tu kalau kita kan. Nakal tu. Kan. Kalau kata orang berhajat lah esok-esok ni kan. Jadi kalau kata kita ni main gamak daripada dua. Tengok. Kadang-kadang bila kita ni orang baik, kadang mimpi tu naik siapa dia? Naik hak baik. Dua-dua baik tapi nak hak lebih baik. Yang lebih baik. Jadi mimpi itu salah satu benda yang dia panggil salah satu daripada juzuk kenabian yang masih Allah Taala berikan kepada orang mukmin. Lepas tu kita kena jadi orang mukmin. Lepas tu kadang-kadang orang kata kalau buat istikharah mai daripada mimpi, ada mai pada macam-macam. Sebab mimpi yang baik itu memang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang baik-baik. Mimpi yang baik boleh cerita ke orang. Mimpi yang baik boleh cerita ke orang. Mimpi yang tak baik tak boleh cerita ke orang. Mimpi yang baik boleh cerita ke orang. Katalah mimpi jumpa Rasulullah, boleh cerita ke orang. Alhamdulillah lah Ustaz, semalam saya mimpi jumpa Rasulullah. Macam mana jumpa Rasulullah? Sekian. Boleh cerita. Antara orang yang selalu cerita mimpi jumpa Rasulullah ni, Tok Guru saya, Syekh Zainal Asri. Syekh Zainal Asri kalau saya pergi rumah, tak ada cerita lain. Mesti mimpi, mesti cerita Rasulullah. Masa dulu-dulu, masa awal-awal saya duk rapat dengan dia, jangan-jangan jumpa tu, jangan-jangan cerita. Berbanding dengan Allah ni, sejak ada darul hadis tu, boleh kata hampir setiap hari lah. Kalau kata Syekh Zainal Asri, bukan cakap dia, keluarga sekali, Ustaz Mahani, isteri dia rajin mimpi, anak-anak dia rajin mimpi. Allah betul pokok ni, Tuhan nak bagi kan. Tapi nak jadi sampai taraf tu bukan senang lah. Bukan senang lah. Kita lah nak kena usaha sungguh-sungguh kan. Nak dapat sampai taraf tu. Jadi cerita mimpi yang baik kita boleh cerita ke orang. Tapi mimpi yang tak pandai elok tak boleh cerita. Bahkan kalau kita bangkit pada tidur mimpi benar hati elok, maka kita disunatkan untuk ludah belah kiri. Katalah jangan mimpi apa dah orang bunuh kita. Dia ada mau rodok perut kita ke apa, kita punya kau. Terus kata apa dah? Bangkit tu kira ludah belah kiri. Kena bini kita duduk belah kiri. Takat ludah syarat ya, bukan sepuluh ludah sembuh. Fak ni dak khor. Kan? Buat takat syarat ya, kan bukan suruh ludah semua. Ludah takat syarat. Kan? Dia orang berbual lah, orang kata, hey, 50 tahun dah kahwin, hari ni ludah. Lah dah bergaduh 3 minggu pula bergaduh. Kan? Macam-macam benda ni tak. Benda hak baik boleh, kita boleh cerita kat orang. Mimpi cerita apa? Kita mimpi mati syahid ke, mimpi apa? Mimpi jumpa Rasulullah ke, mimpi ahli syurga ke, boleh tak ada masalah. Mimpi yang baik-baik ni boleh. Pernah satu ketika saya mimpi sebelum pergi umrah. Sebelum pergi umrah bulan 3 atau sudah. Masa tu nak pergi dengan geng darah hadis lah. Pergi dengan geng darah hadis apa semua. Saya tak boleh nak tangkap lagi mimpi saya tu. Saya mimpi saya duduk di zaman Rasulullah, dan saya pergi ke satu telaga. Telaga tu saya faham telaga tu telaga Rasulullah, dan ada 2 orang sahabat Nabi duduk jaga telaga tu. Dia nama dia telaga tu dia panggil Tuflah. Jadi masa tu kita tak faham mimpi tu. Bila saya nak pergi tu, nak pergi minum lah. Nak dalam mimpi tu lah nak pergi minum telaga tu. Zaman dulu, cerita zaman dulu, dalam mimpi nak pergi minum telaga tu, tengok-tengok ada 2 orang sahabat tu jaga.
Dua orang sahabat saya tak kenal siapa dia. Tahan dia duduk sembang. Yang saya faham daripada sebut, Rasulullah tak bagi orang minum. Rasulullah suruh jaga. Mana Rasulullah suruh jaga lah telaga ni. Saya pun menyorok belakang pokok kurma. Saya duduk tension dalam mimpi. Awak yang dia pergi jaga. Lagu tu. Dia ingat lagi mimpi tu. Bangun nak pergi, tengok ada dua orang sahabat jaga. Tengok tak boleh, Rasulullah suruh jaga apa nama telaga tu. Saya pun pergi menyorok belakang pokok kurma, duduk tension orang. Awak yang dia pergi jaga. Lagu tu. Bangkit jaga pada tengok, kata la ilaha illallah. Telaga apa ni? Yang saya faham dalam mimpi tu, telaga hak Rasulullah punya. Tak apa, saya pun pergi umrah dan sebagainya, balik pada umrah apa semua. Sampailah bulan Allahumma salli ala Muhammad. Bulan 4 atau bulan 5 baru saya dapat tahu cerita ni. Lepas bulan 5 tu, saya pergi dengan grup Darul Hadis sebagainya. Jadi geng Darul Hadis ni balik lambat pasal dia tak kena sekolah. Hak kami ni cuti seminggu ya. Jadi kena balik pasal saya ada sekolah. Duduk cuti lama-lama buka sekolah negeri ya. Balik dah apa semua sebagainya. Lepas tu Syekh Zainal Asri balik lambat sikit. Pasal mereka ni memang balik lambat. Mereka ada 2-3 grup lagi. Elok dah lama dah balik. Ustaz Zainal Asri pun dah balik 2-3 minggu. Saya pun pergi berziarah Ustaz Zainal Asri. Bila pergi sembang-sembang, Ustaz Zainal Asri buka cerita lah. Cerita dia bawa geng-geng apa nama Darul Hadis ni, anak-anak murid Darul Hadis pergi jumpa dengan seorang syekh di Saudi lah, di Mekah tu. Kemudian syekh ni pula suruh mereka ni pergi ke satu tempat daripada Mekah 92 km jauh. Dan tak pergi dengan travel mana pun orang takkan bawa pergi. Darul Hadis apa Pak Si pun takkan bawa pergi lah. Memang tak boleh bawa pergi pun nak ya. Tapi mereka pergi rodar juga. Saja nak jadi rezeki je mah. Pergi sampai 92 km jauhnya. Pergi ke satu telaga tu. Telaga tu disebut oleh ulama Mekah ni, telaga tu telaga Rasulullah. Rasulullah pernah ludah dalam telaga tu dan Rasulullah pernah buat kira telaga tu dia jadi telaga Rasulullah. Nama telaga tu panggil Tuflah. Bila Ustaz Zainal saya cerita lagu tu, baru saya teringat balik hak mimpi saya tu. Saya pun cerita kat Ustaz Zainal, la ilaha illallah Ustaz. Berapa hari sebelum saya pergi Mekah, saya mimpi ni. Mimpi nak pergi telaga Rasulullah, sahabat tak bagi saya minum. Baru saya faham, rupa-rupanya pok-pok ni boleh pergi. Saya tak boleh pergi minum pasal saya nak kena beli awal. Baru saya faham cerita tu. Ustaz Zainal saya kata, kita nak pergi Mekah ni, kalau mula baik, sampai ke sudah akan baik. Kita nak pergi Mekah ni, kata nak pergi Mekah bulan 5. Kata nak pergi Mekah bulan 5. Saya akan pergi bulan Mekah insya-Allah. Bulan cuti sekolah bulan 5 ni. Insya-Allah. Sama dengan Ustaz Zainal Asri lagi. Ustaz Zainal Asri grup Pak Si lah, saya tak pindah dengan Pak Si. Saya pergi dengan Ustaz Yusuf Awang, dengan Ustaz Yusuf Yahya dan juga Tuan Haji Ismail Wadih. Kami pergi Pawang. Insya-Allah cuti sekolah bulan 5 ni. Tu pun tak tentu lagi. Pasal saya duduk nampak masa tu kalut. Pasal Kenuri bulan 8. InsyaAllah Kenuri bulan 8 Raya. Bulan 7 puasa. Bulan 6 tu lah masa nak mengirut. Masa tu lah kita nak pergi Mekah pun gatal sungguh. Saya tak tahu lagi. Saya serah Tuhan. Tuhan kata pipi. Tuhan kata hampir dah angkat lah. Kita pergi nak angkat. Tengoklah macam mana keadaan. Tapi dia jauh dalam benak hati saya memang sangat-sangat nak pergi lah. Sangat-sangat nak pergi. Wallahualam. Tengoklah macam mana keadaan. Jadi kata saya kalau kita ni mula nak buat benda baik, katalah nak pergi umrah bulan 5 ni, daripada awal lagi kita niat baik dah, dia akan nak pergi Mekah ni, benda baik akan berlaku sebelum, ketika dan selepas. Tapi kalau niat tak elok, sebelum, ketika dan selepas pun akan jadi tak elok. Sebab tu kalau nak pergi jadi tetamu Allah ni, biar daripada awal buat preparation, buat persediaan 3 bulan, 2 bulan sebelum nak pergi tu, bersihkan hati ni.
Supaya apa? Kita nak dapat pergi sana tu, nak dapat limpahan rahmat Tuhan kita nak. Tuan-tuan, buat persediaan 2 bulan sebelum pergi Mekah. Buat persiapan sungguh-sungguh ni. Bila pergi sana tak dapat nak bayang macam mana Tuhan nak bagi. Ada seorang sahabat, dia ustaz sekarang dia menjaga pusat Institut Kajian Hadis di Allahumma salli Muhammad di KL, di Gombak. Hak ni orang ni bukan orang biasa dah. Ustaz ni saya kenal dah. Dia tuan-tuan bila pergi Mekah ni kira jumpa dengan aulia saja. Sat gini aulia, sat gitu aulia, sat gitu aulia. Oi, pok-pok ni kemas sungguh pok-pok ni. Kita ni bukan jumpa aulia, terbeliak semua. Pok-pok ni kalau berjalan ni jumpa aulia. Saya takut kalau nak pergi ke Mekah ni. Nak pergi ke Mekah Madinah saya takut. Bukan takut apa? Takut kita ni sangka buruk dengan aulia. Dan tengok orang nampak macam lekeh. Kira apa ni pakai lekeh sangat ni. Tak tahu kawan ni wali. Cukup takut. Mulut ni boleh jaga lagi. Hati kadang-kadang jahat ni. Dia ni hitam tu. Ni hati ni. Oh, nak kena jaga. Tuhan dia dengar. Aduklah hati tu tergerak hati macam-macam tak elok dalam tanah haram. Dosa dia lebih besar kali ganda daripada di tanah halal. Kata ulama kalau kata buat dosa buat benda makruh di tanah haram, dia jadi dosa. Benda makruh lah jadi dosa. Kata sebagai orang di tanah haram tu yang cukup takut tu. Nak kena jaga hati saja. Tu saya cukup heran kalau orang tak ada ilmu ni, kalau dia pergi relax. Tu orang tak ada ilmu. Kalau pergi ke Mekah buat tetap, buat relax kan. Oh jangan. Kita tak ada dulu. Jadi kalau kita pergi tu pengalaman Tuan Haji Ismail Kuantih. Dia pergi umrah yang bulan 6 tahun sudah tak salah saya, ke bulan 3 itu. Saya tak ingat. Dia pergi tawaf ni, saja Tuhan nak bagi dia tengok. Dia pergi tawaf, habis tawaf tu, dia keluar pada tawaf, dia duduk kat tepi tangga, kan tangga naik meningkat. Dia duduklah saya relax. Nak pergi tempat sa'i dan sebagainya, kena semua tangga turun. Dia pergi duduk tangga lah, relax lah. Naik duduk kat tangga tu, dia nampak semua putih dan kepala semua hitam. Kalau kita pergi tengok ada putih, ada hitam, ada merah, ada biru, ada jingga, macam-macam warna lah pasal orang ramai. Dia naik tu dia tengok semua putih dan tengok semua kepala hitam. La ilaha illallah, dia kata ustaz. Bukan kata saya, kata kat Ustaz Zirasa. Dia cerita Ustaz Zirasa. Ni apa dia ni ustaz ni? Saya tengok ni penuh ni orang semua kepala hitam, semua pakai kain harap putih. Tak ada kok perempuan orang lihat lain macam pok buat tawaf sunat. Tak nak ni saya nampak ni kan. Macam mana ni ustaz ni? Apa dia ni? Tuhan buka kat inta. Buka apa dah? Tuhan buka hijab, nampak malaikat bertawaf. Tu kata nak pergi Mekah, hati biar lurus betul. Bila bisa nak Tuhan buka macam-macam. Tuhan buka macam-macam. Tu antara orang yang dapat. Ada juga yang pi, ada seorang perempuan pi, dia sembahyang di Raudah. Bila pi sembahyang, sujud tentu bau wangi, tercium bau wangi. Bila cium bau wangi, dia kata balik cerita kat Ustaz Nasri, ustaz tak pernah bau ni, wangi ni pelik semua ni, wangi yang memang tak ada kat dunia ni. Ustaz Nasri kata Raudah tu Nabi kata apa nak? Raudatun min riyadil jannah. Taman dari taman syurga. Dan memang taman tu memang syurga. Kalau Allah buka hijab kita, Allah buka pandangan kita akan nampak syurga. Kita akan nampak hak tu syurga. Jadi kita bau wangi tu, bau wangian daripada syurga. Semua dapat kan? Tak. Siapa hak Tuhan nak bagi? Siapa hak Tuhan nak bagi? Kalau Tuhan izin bagi. Saya bisa kenal sekali.
Saya pergi umrah, saya tak ingat tahun ke berapa. Malam tu malam terakhir. Masa tu sekali pergi dengan Ustaz Taqib. Terlepas. Ada ustaz ni, Ustaz Nasir dan sebagainya, saya pergi. Depa ni kat balik hotel kat dia cerita, ana jumpa dengan wali ni, ana jumpa dengan wali ni, ana jumpa dengan wali ni, ana jumpa dengan wali ni. Mai kita duk dengar sebenarnya lah, hampa pakat dapat masing-masing habuan. Malam terakhir saya tak tidur. Saya tak tidur. Apa cerita pun malam ni malam lah, aku tak tidur lah. Duduklah hati ni masa perjalanan nak pergi ke Masjid Haram daripada hotel, turun-turun duduk dalam hati. Ya Allah, bagilah aku nak jumpa seorang walimu ya Allah. Bagilah nak jumpa seorang, bagilah nak jumpa. Duduk dalam hati, duduk doa tu lah. Sampailah ke Masjidil Haram. Masa tu pukul 2 pagi. Nak pergi tawaf ni. Sebelum nak pergi tawaf, minum air dulu. Minum air Zam-Zam. Baru nak minum, tiba-tiba ada seorang lelaki, dia tolong bubuh. Saya mau nak ambil, dia tolong bubuh, dia bagi kat saya. Saya pun minum. Habis minum, dia pun peluk saya, cium saya, peluk dia cium, macam kenal lama. Jadi ni tiba-tiba ni dia cium saya, dia peluk saya, apa semua, dia doa. Betul, dia pun doa. Pukul 2 pagi. Tak sebenar-benar. Tak terlintas lagi hati tu. Tak terlintas lagi hati tu. Saya jadi dia doa, lupa pula dah. Elok habis dia doa, kita ni buruk perangai. Kita dengar kawan ni minta sedekah kita. Tu kata kita ni buruk. Kita mau keluar, dia nak pergi kat dia. Dia kata tak. Ma ana bihajat. Saya tak berhajat pada dia. Kalau aku nak, aku boleh jadikan bukit-bukit di syurga mah. Kalau aku nak, aku boleh tukar apa yang aku boleh jadi mah. Saya tak berhajat kepada duit. Allah, masa tu dia cakap tu, baru saya tanya, oh ni hak aku doa tadi ni. Saya pun salam dia, cuba semua. Lepas tu saya minta dia doa sekali lagi. Dia pun doa sebagainya. Tak apa. Kami pun pisah. Saya ikut dari belakang. Berapa-berapa dia pergi mana? Dia nak pergi tawaf. Pukul masa tu pukul. Masa dia turun tawaf tu, memang tepat-tepat pukul 2 pagi. Kata tuan guru kami, Syekh Zainal Asri, dia kata, kalau nak bertawaf dengan aulia, bertawaflah pada pukul 2 pagi. Sebab masa pukul 2 pagi itu adalah masa aulia bertawaf. Masa pukul 2 pagi itu, aulia, para wali-wali tu duduk bertawaf masa tu. Baru saya faham. Balik cerita tu, baru saya tanya pada tok guru saya, tanya pada ustaz sekian-sekian. Dia berkata, Alhamdulillah, betul Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niat bagi betul jumpa. Tapi macam-macam rupa lah kadang-kadang tu. Kadang-kadang orang yang nampak pakai lelaki, kadang-kadang nampak macam-macam lah. Lepas tu masa tu hati kena jaga lah doh. Oh, hadis kita habis macam ni. Itu cerita macam mana tahu bentang ni. Jadi kuat menyembang tangan tu dah. Kata Abu Ishaq. Kat bawah tu no. Habis dah hadiah kunna lahu tu kan. Tak apa, bagi habis juga. Dan telah datang hadis yang lain. Hadis lain yang tersebut di dalam At-Targhib wa Tarhib begini. An Abi Umamah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min 'abdin yadkhulul jannata illa 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi sintani min al-huril 'ain." Yang ini cerita kemana? Tughanniyani bi ahsani sawtin sami'ahu al-insu wal jin wa laysa bimazamir asy-syaitani walakin bitahmidillahi wa taqdisihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW sabdanya, tiada seorang daripada hamba Allah yang masuk ia ke dalam syurga, melainkan ada duduk di sisi kepalanya dan di sisi dua kakinya dua daripada anak bidadari yang bernyanyi keduanya dengan seelok-elok suara yang
didengar akan dia oleh manusia dan jin. Tak ada orang yang masuk syurga tu melainkan ni kat belah kepala ni pun ada bidadari, duduk kat kaki pun ada bidadari. Semboi. Semboi lagu tu. Kan? Duduk pula bukan apa-apa, menyanyi. Kan? Menyanyi kat kita tu. Duduk dua-dua, belah kanan menyanyi, belah kiri menyanyi, duduk kat kaki pun menyanyi. Oh, gamak nak syurga. Kita duk tengok cerita-cerita yang kan. Cerita-cerita zaman dulu kan, raja kanan kiri perempuan kan. Ni kat dalam syurga esok lagu tu. Semboi. Mesti ada yang duduk di kepalanya dan ada yang duduk di, bukan duduk atas kepala. Duduk atas kepala apa? Duduk di sisi kepala lah. Maknanya duduk belah kanan, duduk belah kiri kan. Duduk di kaki. Duduk mereka itu duduk menyanyi kedua-duanya dengan seelok-elok suara yang didengar akan dia oleh jin, oleh manusia dan jin. Tak ada manusia dan jin nak pernah dengar suara hang sedap ni. Dan bukannya walaisa bimazamir syaitan, dan bukannya nyanyi syaitan yang bergurindam dengan alat bunyiannya. Bukan lagu-lagu mengarut. Tu maksud dia. Bukan lagu-lagu mengarut. Jadi kita duduk dalam syurga. Ustaz, dalam syurga boleh tak kita dengar lagu Bang Fiz? Kan? Ataupun boleh tak Ustaz kita duduk dalam syurga kita dengar lagu Slick? Kan? Lagu Yuna. Pandai Ustaz kan? Saya pun duduk dunia juga. Kan? Dia kata Ustaz pandai. Yalah saya duduk dunia. Kan? Lain kalau saya main mengajak daripada langit turun mengajak naik balik langit tak apa, tak tahu. Kan? Ni duduk kat Parit Limbu tak kenal Jamal Abdullah murung sangat. Kan? Dan bukannya nyanyian syaitan bergurindam dengan alat bunyiannya, bahkan gurindam cakap dan nyanyian itu memuji Tuhan dan mentakdiskan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nyanyian-nyanyian yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hadis lagi yang tak faham, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal azwaja ahli jannati la yughannina azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qat. Inna mimma yughannina bihi nahnul khairatul hisan azwaju qaumin kiram yanzuruna bi qurrati a'yan wa inna mimma yughannina bihi nahnul khalidatu fala namutunnahu nahnul aminatu fala nukhaffinannahu nahnul muqimatu fala nadh'annahu. Baik, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat Nabi yang cukup hebat, Sayyidina Abdullah bin Umar. Cerita lagi pakai nama Habib ni. Anak Sayyidina Abdullah bin Umar. Anak Sayyidina Umar, iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Salah seorang sahabat yang cukup tekun melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Seorang yang cukup kuat beribadat malam. Bahkan dia pernah bermimpi dibawa oleh malaikat bersia-sia dalam syurga. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Malaikat bawa dia bersia-sia dalam syurga. Baik. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya segala isteri ahli syurga itu menyanyi mereka itu akan suaminya dengan sebagus-bagus suara. Bidadari syurga menyanyikan lagu kepada suami-suami dia, tuan-tuan mereka di dalam syurga dengan suara yang paling bagus, yang tak pernah didengar akan dia oleh seseorang sekali-kali. Tak ada orang pernah dengar suara mereka ni. Bahwasanya setengah daripada barang yang dikatakan di dalam nyanyian itu, antara ucapan-ucapan yang disebut dalam nyanyian mereka itu apa dia? Kamilah perempuan-perempuan yang baik lagi cantik, iaitu isteri-isteri bagi kaum-kaum yang mulia. Memandang mereka itu akan kami dengan sejuk mata. Dan bahwasanya setengah daripada barang yang dinyanyikan mereka itu dengan suaminya, iaitu katanya, kamilah perempuan-perempuan yang kekal selama-lamanya.
maka tiada kami mati dengan dia. Kamilah perempuan-perempuan yang cukup aman sentosa, maka kami memberi takut akan dia. Kami perempuan-perempuan yang terkekal, yang berkekal tinggal duduk sama-samanya, maka tidak kami meninggal akan dia. Kamilah perempuan yang cukup aman sentosa, maka kami memberi, kami tidak memberi. Tertinggal. Fala nukhaffinnahu, maka tidak kami beri takut pada dia. Itu baris yang keempat sebelum yang terakhir. Kan? Kamilah perempuan-perempuan yang cukup aman sentosa, maka tidaklah tertinggal yang tu. Maka tidaklah kami memberi takut akan dia. Bukan kami memberi takut akan dia. Tidaklah. Kamilah perempuan-perempuan yang kekal tinggal duduk sama-samanya, maka tidak kami meninggal akan dia. Hadis riwayat daripada Imam Tabrani. Baik. Jadi ini cerita apa dia? Cerita tentang ahli syurga. Mereka ini akan mendengar bidadari-bidadari dalam syurga akan menyanyi dengan suara yang sedap-sedap. Jadi kita hak perempuan ni macam mana? Kalau orang bidadari, kalau bidadari taratu hebat, kita orang perempuan lagi hebat daripada dia. Sebab orang perempuan dia bila masuk syurga akan jadi penghulu wati. Ketua lah. Dia akan jadi pemansuri dalam syurga. Makna takkan bidadari sempoi pemansuri buruk. Kan? Kalau bidadari tu dah sempoi, habis sempoi, bidadari dia kena lagi-lagi sempoi, super sempoi. Kan? Super sempoi. Tuhan akan bagi jadi lagu tu. Kan? Tuhan akan jadikan kita ni orang perempuan jadi ketua-ketua bidadari. Maka ketua bidadari itu lebih baik, lebih hebat daripada bidadari. Hurul Ain. Lebih hebat. Ni semua ada ni akan jadi hebat daripada Hurul Ain. InsyaAllah. Amin. Jadi insyaAllah kita akan sambung balik hadis kita yang bab ke-27, 28 dan sampai 4. InsyaAllah. Jadi maknanya tak lama lagi kita akan masuk bab yang membicarakan tentang sifat neraka. InsyaAllah. Terima kasih. Baca doa. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, bagaimana yang telah disebut oleh Fadil Ustaz Zaki kita tadi, bahawa ada di kalangan sahabat kita ni yang kehilangan anak. Macam mana? Anak dia kena colek tu. Anak kena colek. Tingkatan 3 ni. Budak baru tingkatan 3 ni. 15 tahun. Jadi ni satu musibah lah. Satu musibah. Jadi kita doa kepada Allah SWT supaya Allah SWT mengangkat musibah ni. Kita harap Allah Ta'ala pertemukan kembali dalam keadaan selamat dan sihat lah, insyaAllah. Kita harap supaya dipertemukan kembali dalam keadaan selamat dan juga sihat. Jadi tuan-tuan, saya nak minta satu perkara. Kalau boleh pasal benda ni berlaku dekat sangat dengan kita. Jadi kalau boleh dalam tempoh yang terdekat ni, cuba kita balik rumah nanti, kita buat sembahyang hajat. Setiap orang pada kita hang ngaji ni kena buat sembahyang hajat. Sembahyang hajat pada sujud kita yang terakhir, kita minta kepada Allah Taala, ya Allah, kembalikanlah anak keparidah kita ni, kembalikan balik dalam keadaan sihat dan juga selamatlah, ya Allah. Minta doa kepada Allah Taala, minta sungguh-sungguh. Buat macam kita doa macam anak kita yang hilang. Jangan kita buat, alah bukan aku, kena kat kita, bukan kita tahu. Kan? Jadi kita ni orang ngaji, sebagaimana orang lain rasa susah, macam tu kita kena rasa susah. Jadi sekurang-kurangnya dengan kita sembahyang hajat dan kita berdoa, sekurang-kurangnya maknanya kita telah menyelesaikan tanggungjawab kita kepada saudara kita. Yang tu penting tu, kena buat sembahyang hajat. Lagi cantik baca Yasin tengok. Lagi cantik baca Yasin. InsyaAllah saya pun nak suruh
anak-anak buah saya di asrama tu bah. Dia baca Yasin, sembahyang hajat, ya Allah Taala kembalikan, pertemukan kembali, dalam keadaan selamat dan juga sihat. Kita cukup risau, kita sangat bimbang keadaan ini, risau sangat. Jadi kita harapkan supaya Allah Taala kembalikan, insya-Allah selamatkan. Tu kira sebagai tanggungjawab tu kira saya bagi tu. Bahasa Arab dia panggil taklif. Taklif tu kira homework kan, kena buat. Balik rumah kena buat. Paling-paling kurang sembahyang hajat. Paling kurang sembahyang hajat. Rajin lagi baca Yasin. Sembahyang hajat baca Yasin. Kita buat. Sebab hari ni hari orang. Esok lusa kita tak tahu hari kita. Kita tak tahu esok lusa ni hari kita macam mana Tuhan nak bagi kita. Tak kenal orang kita, adik-beradik kita. Tak kenal adik-beradik kita, anak-anak mereka kita. Jadi kita tak tahu. Nauzubillah min zalik. Jadi apa yang penting ialah kita ada di situ ada usaha. Ada usaha kita insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir pertemuan kita ni supaya Allah kembalikan kembali saudari Nur Khalidah ni ke depan-depan keluarga dia insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsa al-ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم احنا بالإيمان وامتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم إيماننا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم إخواننا وسلم إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. Kami menadahkan memohon kepadamu ya Allah dengan penuh kerendahan hati ya Allah, dengan penuh pengharapan yang tinggi ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, janganlah kau memutuskan harapan kami ini ya Allah. Kami mohon dengan sesungguh hati kami ya Allah, agar kau kembalikanlah saudari Khalidah ni ke perempuan keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Kau kembalikanlah saudari Siti Khalidah ini kepada perempuan keluarganya ya Allah, dalam keadaan sihat dan selamat ya Allah. Ya Allah, kau lembutkanlah hati orang yang menculiknya ya Allah. Kau lembutkanlah hati orang yang menculiknya ya Allah. Kau sihatkanlah dia ya Allah, sejahterakanlah dia daripada sembarang kecelakaan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Kami mohon kepadamu ya Allah agar kembalikanlah perempuan ini ya Allah, Siti Khalidah ini kepada perempuan keluarganya ya Allah. Kasihanilah keluarganya ya Allah. Berilah kepada mereka kekuatan dan kesabaran yang tinggi ya Allah dalam menghadapi ujian dan juga cabaran ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkatan ilmu, majlis ilmu yang kami hadiri pada siang ini ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkatan majlis ilmu yang kami hadiri pada pagi ini ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkatan hadis-hadis yang kami bacakan pada pagi ini ya Allah, agar kau kurniakanlah kepada kami ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami ya Allah kekuatan untuk kami melaksanakan amal ibadat padamu ya Allah. Dengan keberkatan yang ada pada hari ini juga ya Allah, kami mohon padamu ya Allah agar kau lembutkanlah hati pencolok ini ya Allah, agar mereka kembalikan Siti Khalidah ini kepada keluarganya ya Allah ya Rahman ya Rabbal Alamin. Janganlah kau putuskan harapan hati kami ini ya Allah. Janganlah kau putuskan harapan hati ini ya Allah. Jangan putuskan harapan kami semua ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin.
walaupun mereka bukan keluarga kami ya Allah, tapi mereka saudara Islam kami ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Hannan ya Mannan ya Badi'as Samawati wal Ard, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Hannan ya Mannan ya Badi'as Samawati wal Ard, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Hannan ya Mannan ya Badi'as Samawati wal Ard, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Kami mohon padamu ya Allah perlindungan kepada keluarga kami ya Allah. Kau lindungilah keluarga kami ya Allah daripada segala bala bencana ya Allah. Bagaimana yang kau lindungi kepada keluarga para nabi-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ulama sebut tuan-tuan, kalau berdoa pada malam ataupun pada hari Jumaat, kita berdoa dengan ni disebut oleh tuan guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kata siapa yang berdoa pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat dengan mengulangkan doa tadi, ya Hannan ya Mannan ya Badi'as Samawati wal Ard ya Dzal Jalal wal Ikram, Allah takkan tolak doa. Jadi kalau kita doa, ulang 3 kali doa itu, terutamanya pada hari malam Jumaat dan juga hari Jumaat. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa kita agar saudari Siti Nur Khalidah ni kembali pada kepangkuan keluarga insya-Allah. Nur Khalidah, Nur Khalidah, umur 15 tahun. Khalidah insya-Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira, diucapkan kepada ustaz dan doa kita semua tadi insya-Allah. Baik, besok insya-Allah kuliah adalah kuliah ganti ya. Sepatutnya Ustaz Salmi tapi tak dapat. Saudara Syamsul masih lagi mencari pengganti insya-Allah. Katanya Ustaz Jalan pun tak dapat juga. Dia sedang mencari lagi. Dia pun insya-Allah esok adalah kuliah ganti lah. Hari Ahad ni insya-Allah kuliah Ustaz Syahri Osman. InsyaAllah. Dan kita di sini pada hari Jumaat hadapan insyaAllah pada Ustaz Jafri akan bersama-sama dengan kita. Ustaz Jafri insyaAllah di sini pada minggu hadapan. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.